Okey, Dato' Khairul, laporan 1MDB, jangan sekarang peribadi. Saya sebut soal 1MDB ini dan kaitannya dengan Rafizi kerana beliau yang selalu beria-ia untuk memperjuangkan mengatakan apa saja 1MDB. Ya. Sebab itu dalam pada dia menghafal semua nama-nama dan angka-angka, dia terlepas nama Jolo. Nama Jolo terlepas. Saya nak bilang, walau apa pun yang disebut dalam satu pentadbiran negara, apabila seorang Perdana Menteri telah mengumumkan komitmen yang besar, 4 perkara. Yang pertama, melantik, mengarahkan jawatan kuasa kira-kira negara yang dianggotai oleh ahli parlimen, bukan saja oleh Barisan Nasional dan pembangkang, untuk mengkaji setiap penyata keuangan urus niaga 1MDB. Itu yang pertama, komitmen. Yang kedua, dengan melantik ketua audit negara, menyiasat, meneliti setiap dokumen perjalanan. Yang kedua. Yang ketiga, memberi jaminan tidak ada bail out untuk menyelamatkan 1MDB. Yang ketiga. Dan yang keempat, apabila Perdana Menteri menyebut tidak akan menghalang, tidak akan melarang sekiranya ada sesiapa, Saudara Fizi, dikenakan tindakan jika berlaku penyalahgunaan kuasa, pecah amanah dan sebagainya. Oleh itu, kita sebagai rakyat yang memahami perlembagaan, keluhuran perlembagaan, memahami pentadbiran urus tadbir korporat, apabila jaminan sudah diberi untuk 4 perkara penting ini yang tidak disebut oleh Saudara Fizi, kita perlu memberi keyakinan. Kenapa kita nak sebut perkara-perkara yang di luar kemampuan? Kita hanya sekarang perlu mengetahui dan memahami dan juga meyakini bahawa 1MDB ini menjadi perhatian kerajaan, menjadi perhatian kabinet daripada Perdana Menteri. Timbalan Perdana Menteri tidak pernah kita lihat setiap hari masa itu dihabiskan untuk meneliti. Sebab itu saranan saya jelas kepada 1MDB. Saya kata kepada 1MDB, jalan terus, jangan pedulikan, jalan terus. Saya kata jalan terus. Kerana apa? Saudara Rafizi hanya mewakili sebahagian mereka yang kecewa kerana tidak dapat. Jadi Tun Mahathir tak betul lah dalam kes ini. Saya bilang tadi, Tun Mahathir atau sesiapa saja ada ruang untuk menyatakan pandangan. Namun kita, pimpinan, ada ruang untuk menyaring maklumat. Tidak bermakna apabila satu pandangan itu semuanya benar. Dalam setiap yang benar ada kekhilafan. Jadi Tun Mahathir tak benar? Saya tak kata dia tak benar. Ada kebenaran, tetapi tidak semuanya benar. Tidak ada sesiapa pun manusia di muka bumi ini boleh mengakui setiap kenyataan yang benar. Sebab itu saya kata dalam kebenaran Dr. Mahathir mungkin ada kekhilafan. Jadi JLO benar ataupun diwujudkan oleh Rafizi? Saya bila disebut JLO, saya tertarik. Jolo. Apabila disebut Jolo, saya rasa itu adalah ekspertis Rabi Razali untuk melihat perkara yang di luar jangkauan. Razali Ibrahim? YB Razali? Rabi Rafizi. Oh, Rafizi, okey. Rabi Rafizi. Dia terkeliru. Ya. Apabila saudara Rafizi sebut Jolo, kita tahu Jolo ini yang kita ketahui menerima sebagai pelbagai dividen ataupun bayaran ataupun yuran berkaitan itu saya jelaskan dan saya faham. Setiap urus niaga, ya saudara, dalam mana-mana korporat, apabila ada pelantikan, sudah perlu tentu dibawa kepada pengurusan. Tadi saudara Rafizi sebut, saudara Rafizi yakin dengan pentadbiran pengurusan. Jolo kalau dilantik untuk menjalankan apa-apa urus niaga, segala bayaran yang diterima itu sudah tentu melalui kelulusan lembaga pengarah. Siapa yang hendak dipersalahkan? Kalau benar saudara Rafizi ini jujur dan ikhlas, kesalahan itu bukan boleh dipikul atas bahu Perdana Menteri ataupun pimpinan negara. Salahkan pimpinan 1MDB yang tidak menyiasat, yang tidak mengesahkan, tidak menerima. Apabila ada satu penawaran oleh Jolo untuk mengendalikan 1MDB, tanggungjawab pengurusan untuk mengesahkan berapa bayarannya, berapa upahnya. Jadi, mengapa kita nak serang pimpinan negara? Jadi, Datuk Seri Najib tidak ada apa-apa hubungan dengan Jolo? Kita tak boleh mengatakan apa-apa. Ya? Kita tak boleh mengatakan apa-apa hubungan berdasarkan persepsi. Itu saya kata. Apabila seorang mendapat manfaat daripada negara,
Adakah ianya dikatakan ada hubungan dengan Perdana Menteri? Itu tak adil. Untuk kita lihat sesiapa saja yang mendapat keuntungan daripada perniagaan dikaitkan dengan Perdana Menteri, itu tidak adil bagi saya. Jadi Paris Hilton, Paris Hilton lah. Jadi Jolo memang tak bersalah lah dalam isu ini. Kita dah kata tadi, laporan forensik audit akan dikemukakan. Okey. Tidak akan ada seseorang pun akan terlepas. Berdasarkan laporan audit nanti, kita akan lihat apakah hubungan kaitnya di antara Jolo, apakah hubungannya di antara apa yang disebut oleh saudara Fizi ini, sama ada asas ataupun fakta yang direka-reka saja oleh saudara. Okey, sebelum kita pergi kepada orang ramai, ni saya pun tak puas hati pasal budak nama Jolo ni. Ataupun saya tak puas hati dengan Rafizi yang asyik cakap Jolo ni. Boleh cerita sikit macam mana ni? Yang ini bukan saya sebut. Ini adalah pengakuan yang dibuat oleh Jolo di dalam akhbar-akhbar antarabangsa. Selepas namanya disebut-sebut kerana dikaitkan dengan penyelewengan wang, Jolo telah membuat beberapa temu ramah antarabangsa di Hong Kong, di Amerika, dan di dalam setiap temu ramah itu dia mengakui bahawa dia kenalan rapat keluarga Datuk Seri Najib Tun Razak. Memang dia sebut kan? Dia sebut. Dan juga pada masa yang sama, dia memang kenalan kepada anak tiri kepada Datuk Seri Najib Tun Razak, iaitu anak sulung kepada Datin Seri Rosmah. Mereka sama-sama kenal di London, malah sama-sama terlibat dalam menerbitkan filem Hollywood, ya. Dan dari segi maklumat dan keterangan dan juga dokumen-dokumen yang telah ditunjukkan setakat ini, bersabit dengan urus niaga Petro Saudi dan urus niaga lain, memang jelas bahawa Jolo ini adalah individu utama yang menggerakkan segala keputusan dan juga pelaburan 1MDB dalam perkara-perkara yang saya sebut tadi. Dan perkara ini tidak pernah dinafikan oleh Perdana Menteri sendiri. Dia tak nafi sampai sekarang. Dan kalau betul, ni makcik-makcik dengar, Kalau, makcik dengar makcik. Kalau betul itu fitnah, akhbar Hong Kong fitnah, akhbar New York fitnah, bila Perdana Menteri nak saman akhbar-akhbar ini? Kenapa sampai sekarang tak disaman? Saya pun dia tak berani saman sampai sekarang, makcik. Soal saman Kalau nanti saya betul Jolo ini pergi mengaku dia rapat dengan Perdana Menteri, dengan anak tiri Perdana Menteri, dan itu satu pembohongan, maka wajiblah Datuk Seri Najib menyaman Jolo sekarang juga. Tapi Jolo sampai ke sekarang masih lagi belum disaman. Okey, ni boleh buat headline sinarian lah. Okey, jadi kita buka kepada penonton sekarang. Kita akan kumpul 3 soalan. Secara ringkas, terangkan nama, dari mana, dan seorang satu soalan saja. Short and sweet, ringkas dan padat. Silakan Haji. Ada mic? Tak ada mic? Kita jugit. Sekejap, Haji. Ada mic? Penganjur, mic mana? Allah, dia buat simpang kat belakang pula. Oh, ni lah. Depan. Ambil ni. Ada. Tidur demo ni. Gua dah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Saya cuma nak fokus kepada satu perspektif saja. Ya. Iaitu perspektif ekonomi dan perniagaan. Jadi apabila saya baca apa yang dilaporkan dalam The Age Malaysia, saya dapati model perniagaan 1MDB memang adalah satu model yang tak sustainable. Dia berhutang, dia membayar jumlah yang banyak kepada Petro Saudi, dia berhutang bond berbilion-bilion ringgit, dan dia sehingga kini belum pun menjana sebarang keuntungan, tak cukup pun nak bayar faedah hutang. Jadi kalau kita berniaga, kita pinjam besar, faedah besar, tapi duit masuk tak ada, memang akan lingkup. Okey, soalan tu kepada siapa Haji? Jadi saya nak cakap di sini ialah
Oleh kerana business model ni tak sustainable, saya punya pendapat, MDB ni dia tunggu masa saja untuk rebah. Jadi mungkin kalau ada panel nak komen boleh Secara komen. spesifik mungkin Ji? Okey, Saudara Rafizi. Oh, dia setuju je lah. Tanya orang tak. Okey, tak apa. Okey, tak apa. Rafizi, soalan kedua. Okey. Brother kat belakang tu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Afif. Saya nak bertanya kepada Datuk Khairul lah. Okey. Okay, di awal pendahuluan tadi dia ada mengatakan yang F1 MDB ni dia menarik banyak perspektif termasuk pembangkang yang suka menyeleweng fakta. Jadi kebetulan YB Rafizi pun ada. Saya nak minta Datuk Khairul nyatakan 2 fakta yang menyeleweng. Sebab saya nak melihat dari kacamata Datuk Khairul sendiri. Apa masalah itu? Okey. 2 Dan kalau boleh saya minta YB Rafizi respon terus pada fakta yang menyeleweng tu. Okey, ni mesti budak universiti ni boleh fikir macam itu. Okey, satu soalan last mungkin pada makcik-makcik. Okey, Haji. Silakan Abang Haji kita. Okey, lepas ni kita kasih ke abang. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Muhammad Rifat daripada Lenggong, Perak. Soalan saya tujukan kepada pihak Datuk Khairul dan juga YB Rafizi. Yang soalan yang pertama, apabila kita mendengar segala bentuk dakwaan ini, apakah tindakan kerajaan terhadap 1MDB? Dan soalan yang Rasa dia dah kedua, sebut tadi. Datuk Khairul dah sebutkan tadi yang 4 perkara tu yang kerajaan buat. di sebalik apabila dibincangkan dalam wacana ini, segala bentuk dakwaan, sekarang ni kita dah dengar ada penjelasan dan gambaran yang kami dapat adalah 1MDB ini adalah satu bebanan kepada negara Malaysia, kepada rakyat secara umumnya. Jadi apakah tindakan kerajaan yang akan diambil selepas daripada wacana ini? Tak. Datuk Khairul dah jawab tadi. Kerajaan akan panggil audit yang bebas untuk cek dan semua. Saya rasa Okey. itu dah ditanyakan. Ada soalan lain? Kalau tak Okey, ada, yang kedua kepada YB Rafizi, apakah tindakan pihak pembangkang yang akan diambil terhadap 1MDB selepas daripada ini? Jawab. Dia dah dedahkan semua itu, kita tindakan pembangkang lah. Dia nak apa lagi? Okay. Ada banyak lagi. Okey lah. Dia nak jawab, kita kasih dia jawab. Okey, terima kasih abang. Okey, kita pergi kepada Datuk Khairul langsung. Ya. Soalan Terima kasih ya Okey. yang bertanyakan soalan. Saya ada banyak sebenarnya 2 fakta seleweng. yang mengelirukan. Yang pertama, apabila pembangkang kata negara akan bankrupt kerana YMDB. Saya nak bilang, angka-angka yang saudara Rafizi sebut yang berbilion-bilion itu tidak sampai pun 1% daripada keseluruhan perbelanjaan negara. Itu dik yang pertama. Tak mungkin negara bankrupt. Kalau kek tu ada 100 belah kek, satu saja keluar, tak mungkin negara akan kolaps. Tidak seperti Greece, ya, yang mana hutangnya melebihi reserve negara. Reserve negara kita ada 500 bilion ringgit. Begitu banyaknya reserve negara kita, saudara Rafizi sangat keliru. Keliru sangat sehingga tidak boleh membezakan 500 bilion dengan berbilion-bilion yang disebut tu tadi. Itu yang pertama. Maksudnya tidak mungkin bankrupt. Janganlah disebut negara kita akan bankrupt. Yang kedua, apabila disebut 1MDB tidak menguntungkan rakyat. Saya nak bilang, berapa ramai saudara Rafizi ahli keadilan, saudara Sagung? 510,000 tu BIZ. Saudara tahu, sehingga hari ini yang mendapat manfaat secara langsung peluang pekerjaan, latihan kemahiran, latihan belia, pendidikan sebanyak 2.5 juta rakyat Malaysia. Kalau saudara Rafizi tak kasihan ya, saudara tak kasihan dengan adik-adik kita dengan peluang-peluang pekerjaan, kasihanlah dengan bakal-bakal haji. Dia terdiri daripada imam-imam di kampung yang menunggu setiap tahun dipanggil oleh kerajaan menunaikan haji. Apa punya pemikiran seorang ahli politik yang tidak boleh membezakan kepentingan kelompok dengan kepentingan maslahah ammah. Sebab itu saya fikir ada 2 saja cukup untuk saya beritahu. Pertama, negara tidak mungkin bankrupt. Kedua, manfaat yang diterima
oleh maslahah ammah untuk golongan yang lebih ramai berbanding 510,000 ahli keadilan. Tidak. Tak, Saya tak tahu yang kedua tu fakta apa tu yang tak betul. Yang Itu pertama saya tu kata, dia saya jawab. kata saudara Rafizi dia fikir dia tahu nanti semua dulu. perkara. Tak, nanti dulu. Itu Rafizi saja. Terima kasih. Ya. Tak, saya nak, boleh kaitkan bagaimana YNDB ni kait dengan orang nak pergi haji? Bagus, ya. Sebab itu saya fikir saudara Rafizi, dan saudara moderator sebelum datang biasanya kita buat homework. Ya. Jelas sekali saudara dan mungkin sebahagian daripada moderator tidak buat ulang kaji bahawa di bawah 1MDB ada satu disebut Yayasan 1MDB. Yayasan 1MDB, terima kasih saudara moderator kerana bagi peluang saya jelaskan. Yayasan Kita bagi dia 1MDB. peluang dia nak hantam kita. Nah. Oh, macam Ya, terima saya kasih. fikir semula itu sebenarnya peluang untuk saya jelaskan. Ya. Terima kasih orang kampung. Yayasan 1MDB setiap tahun menghantar ribuan imam-imam jawatankuasa di kampung-kampung yang tak pernah menjejakkan kaki di Tanah Suci melalui Yayasan 1MDB yang mendapat pelaburan ataupun dananya daripada 1MDB. 350 lebih juta ringgit setakat ini sudah disalurkan kepada Yayasan 1MDB buat pengetahuan saudara untuk diberikan kepada pihak-pihak yang memerlukan. Bagaimana dipilih orang yang nak pergi haji tu? Kita ada banyak, saya percaya ada banyak lapisan. Yang pertama, arahannya adalah kepada seluruh imam-imam. Imam-imam ya. Dia tak sebut pun imam pembangkang ke, imam tak bangkang ke, dia tak sebut. Imam-imam masjid dan surau. Imam-imam masjid dan surau yang diberikan kebenaran tauliah tetapi tidak pernah menjejakkan sekali pun ke Tanah Suci. Itu niat yang baik, niat yang baik. Okey. Saudara Rafizi langsung. Saya jawab apa yang dikatakan. Dua fakta seleweng. dulu. Kemudian sebenarnya Jawab yang bankrupt tu sama ada kita akan bankrupt atau tidak. Soalan pertama dan ketiga Nah, yang boleh bankrupt tu saya nak dengar. Nak kasih peluang, kasih peluang. Tak mungkin bankrupt. Dia tak ada jawapan. Soalan pertama Confused. dengan soalan ketiga boleh dijawab sekali ya. Yang dikata kononnya fakta Malaysia akan bankrupt itu tak betul. Saya rasa saudara Khairul tidak faham mekanisme masalah kewangan Cakap yang bahasa yang orang faham lah. Dah orang lain faham, Datuk tak faham. Tak. Allah Sebenarnya terlalu lambat. Jelaskan. Apalah dia. Kasih peluang, kasih peluang. Cepat sikit. Orang nak tunggu ni betul ke boleh bankrupt? Tak, tadi dia nak kacau pun saya suruh dia senyap dan sekarang kasih peluang dia cakap. Datuk Khairul tidak faham dari segi ekonominya mekanisme masalah kewangan yang dihadapi oleh sesebuah negara apabila ia tidak mampu membayar hutang. Dia bukan soal bankrupt ini seperti mana bankrupt syarikat. Dia tak sama. Negara berhutang. Apabila negara berhutang banyak dan dia tidak mampu membayar sama ada faedah tahunan ataupun membayar bayaran pokok hutang, maka kreditor ataupun syarikat atau negara yang memberikan hutang itu akan masuk dan akan menentukan harta mana yang akan dilelong. Itu yang berlaku di Greece contohnya. Greece ini, bila dikata Greece ini bankrupt, bukannya Greece ini bungkus seperti sebuah syarikat. Saudara Rafizi, makcik-makcik ni ramai tak tahu Greece tu apa? Boleh cerita tengah Greece tu di mana? Makcik, lain kali jangan tengok TV3 saja makcik ya. Greece ini adalah sebuah negara di Eropah yang banyak berhutang, banyak juga ketirisan sehingga akhirnya tidak mampu membayar hutang. Akhirnya apa yang berlaku apabila dia tak mampu membayar hutang, kreditor-kreditor ini masuk dan menetapkan syarat-syarat bagaimana dia nak bayar hutang. Kreditor ni apa? Kreditor ini ialah syarikat Betul, terima kasih. ataupun negara yang memberi hutang kepada Greece. Ya? Jadi, bila sebuah negara itu mengalami masalah kewangan macam Greece, ya, kreditor akan masuk dan akan tentukan, kamu kena potong belanjawan tahunan 20%. Kamu kena buang pekerja kerajaan 200,000. Kamu kena lelong tanah itu, syarikat ini kamu kena jual. Jadi orang luar yang tentukan kita punya ekonomi. Dasar, betul. Jadi sebab itu, bila kita kata 1MDB ini, bila dicampur dengan segala masalah kewangan sedia ada di Malaysia ini, boleh membawa kepada kebankrapan negara. Maknanya kalau keberhutangan ini tidak dijaga dan
kreditor-kreditor ini mula masuk untuk menuntut hutang mereka dan Malaysia tak boleh bayar, maka kerajaan Malaysia terpaksa mengambil tindakan-tindakan yang akhirnya memangsa dan merugikan rakyat. Dan keadaan itu sudah mula berlaku, Dr. Mazli. Contohnya apa dia? Selalu disebut subsidi ini tidak baik untuk negara. Sebab itu kerajaan Malaysia telah potong subsidi macam-macam. Mana ada subsidi minyak sekarang? Subsidi telah dihapuskan sepenuhnya oleh kerajaan Malaysia. Itulah bentuk-bentuk yang saya kata bila hutang 1MDB ditambah lagi dengan hutang kerajaan yang banyak, dia akan membawa Malaysia ke ambang kebankrapan. Bila potong subsidi ni kesan pada makcik-makcik ni apa dia? Makcik jugalah yang duk komplain harga barang naik, minyak naik semua. Itu disebabkan oleh subsidi dan semua ini dipotong oleh kerajaan lah. Apabila kerajaan terpaksa letakkan wang yang besar untuk membayar hutang dan kadar faedah, maka perbelanjaan yang sepatutnya pergi kepada rakyat tidak dapat dibelanjakan. Itu yang pertama. Yang kedua tadi tu memang cukup hebat lah. Fakta Datuk Khairul, lama saya kena pusing nak faham. Jelaskan. Dia beritahu bahawa kononnya kita perlu pertahankan 1MDB walaupun dengan hutang 42 bilion ini, kerana 1MDB ini menghantar imam dan tok siak ke haji tiap-tiap tahun. Berbanding reserve kita 500 bilion harus disebut. Perlu disebut. Ada peluang betul. Jadi memanglah 1MDB ni hantar orang pergi haji. Saya pergi haji tahun 2013. Jumpalah juga yang dihantar oleh 1MDB ni. Tetapi nak kira dari segi berapa banyak yang 1MDB pulangkan balik kepada rakyat berbanding dengan berapa banyak yang disebat daripada rakyat. Saya nak tunjuk. Itu persepsi tak betul. Tak haji boleh. Haji. No. Haji dihantar tiap-tiap tahun berapa? 2,000 lah katakan. 2,000. Kalau yang haji semua ni 15 RM1,000 seorang ditanggung, 2,000 orang pada harga RM15,000 seorang, maknanya baru 30 juta. 30 juta dipulangkan kepada rakyat yang dihantar haji. Disebat berapa? 40,000 juta disebat. Jadi sebab itu kita nak banding yang No mana way. Contohnya No way. untuk kemaslahatan, untuk kebaikan ummah No ini, way. ikut ayat Datuk Khairul, tengoklah yang dia bagi itu ciput kacang putih. Yang dia rampas itu jet besar-besar untuk dia, saudara-saudari. Bagi Rafizi siput, bagi orang lain besar itulah, nikmatnya. kalau betul lah kita nak hantar haji dan lain-lain, lebih baik kerajaan umum sahaja tiap-tiap tahun peruntukkan 50 juta ringgit untuk hantar orang haji tanpa perlu menjamin hutang yang sampai 40 bilion ringgit itu. Tak perlu jelaskan sama ada kita bankrupt. Nanti kita nak jawab. Kemudian saya nak jawab soalan abang yang pertama dengan ketiga boleh gabung. Saya setuju dengan abang sebut tadi bahawa kalau tengok model 1MDB ini memang ialah tunggu masa lingkup lah sebenarnya. Sebab itu tindakan di pihak Pakatan Rakyat, saya yakin 1MDB ini akan lingkup. Yang itu saya dah yakin. Saya rasa tanyalah mana-mana pakar ekonomi ke orang korporat, dia kata 1MDB akan lingkup. Soalan yang saya rasa Tun Mahathir pun bimbang, Pakatan Rakyat bimbang, Barisan Nasional bimbang, Tan Sri Muhyiddin pun bimbang, ialah apabila 1MDB ini lingkup, berapa kos yang akan ditanggung oleh rakyat? Kerana apabila dia ditutup, dia terpaksa bayar hutang dia. Ada dua cara untuk membayar hutang yang 40 bilion ini. Bila ditengok kepada aset hartanya, itu tidak cukup. Aset dia lebih kurang 20 bilion saja. Ada lagi 20 bilion ringgit yang perlu dibayar. Kalau ada dua cara. Pertama, sama ada kerajaan ambil wang daripada dana rakyat, pergi tolong bayarkan kerana kerajaan yang menjamin pinjaman-pinjaman ini. Kalau kerajaan buat begitu, maknanya mengambil 20 bilion ringgit dialihkan kepada 1MDB, bermakna perbelanjaan-perbelanjaan rakyat yang lain akan terus dipotong, sekolah tak bina, hospital tak bina, cukai akan dinaikkan, GST akan ditambah selepas ini. Itu kesan dia kepada satu.
Satu lagi cara yang kerajaan boleh dan akan buat ialah dia ambil aset-aset yang sebelum ini diberikan kepada 1MDB. Dua aset yang cukup besar ialah tanah-tanah kerajaan di Jalan Tun Razak dan juga Sungai Besi. Kerajaan akan buat dengan memecahkan aset-aset ini lalu dilelong kepada syarikat-syarikat untuk mengumpul balik wang, dan wang itulah yang akan digunakan untuk membayar hutang-hutang. Jadi saya tak ragu-ragu kita bergerak ke arah itu. Yang kita tidak pasti berapa sebenarnya kos bailout yang akan ditanggung oleh rakyat, dan itu telah bermula pada 25 Februari yang lepas. 1 bilion ringgit pertama bailout telah dimasukkan, ya. Sebab itu fungsi dan tugas Pakatan Rakyat ialah supaya kita terus fokus dan memastikan tidak ada satu sen lagi disuntik dalam bentuk bailout begitu kepada 1MDB. Maknanya, 1MDB kena panggil balik semua wang mereka yang telah mengambil wang 1MDB, termasuklah Jolo ini, perlu memulangkan kembali wang-wang ini kepada 1MDB. Supaya apabila dikutip, dia boleh mengurangkan tanggungan kos kepada rakyat, supaya tidak begitu banyak perbelanjaan rakyat yang Kita tak mau dipotong. fitnah-fitnah. Jolo ambil berapa banyak? Yang ada bukti setakat ini yang jelas, daripada pelaburan pertama dia telah ambil 700 juta dolar bersamaan dengan 2.4 bilion ringgit. Okey, berbanding dengan orang pergi haji, mana lebih besar? Saya tak buat homework. Jadi saya tak matematik tak Saya Silakan. beginilah, pergi haji itu 30 juta, 2.4 bilion ini ialah 100 kali ganda lagi banyak daripada itu. Jolo ambil lebih banyak daripada orang pergi haji. Maknanya kalau Jolo ini baik, Jolo boleh menghantar bukan 2,000 tetapi berapa? Boleh hantar 200,000 orang pergi haji. Wang yang diambil oleh Jolo. Okey, Saudara Azmi ada nak tambah apa-apa? Ya, memang ada. Memang benar bahawa dia eloknya saya di sini, saya cuma mendengar je kan. Sebab YB Rafizi dia ada penyokong dia sendiri. Datuk Khairul ada penyokong sendiri. Bila saya cakap semua orang senyap, maknanya dengar lah tu. Tapi memang benar bahawa 1MDB tidak boleh dikatakan terlampau besar untuk gagal benda tu. Kerana kesannya adalah amat besar sekali. Itu satu perkara yang paling... Tapi ianya tidak akan membankruptkan negara. Cuma bezanya adalah kadar penarafan negara akan menjadi lebih teruk lagi. Dan ada desas-desus yang mengatakan bahawa kenapa nilai mata wang kita jatuh merundum teruk berbandingkan dengan negara-negara jiran kita adalah mungkin salah satu sebabnya adalah kebimbangan orang luar terhadap 1MDB. Itu adalah kenyataan para ekonomis. Itu betul. Tapi dalam laporan... Memang betul benda tu Itu persepsi. Pakar ekonomis. Pakar ekonomis mengatakan mereka bimbang. Sebab kejatuhan mata wang adalah 80%, 70% adalah persepsi. Tapi kita kena akur bahawa laporan tahunan Bank Negara yang dikeluarkan 2 minggu lepas bahawa secara tersiratnya Tan Sri Zeti mengatakan bukan satu masalah besar bahawa 1MDB tidak boleh membayar hutang. Kerana fundamental, asas ekonomi kita adalah kukuh. Jadi itu yang perkara kita kena akur bahawa bagi saya sendiri, jangan biarkan 1MDB itu gagal. Seboleh-bolehnya sama ada faktor pertama ataupun restructuring semula 1MDB dengan menjual aset-aset. Kalau perlu dilakukan. Cuma yang menariknya Dr. Mazli adalah ungkapan Jolo tadi. Ya. Kalau kita baca rencana New York Times yang dia katakan satu akhbar yang berani menyiarkan satu kebenaran, sebenarnya tidak dinyatakan secara nyata dan terperinci bahawa Jelo dikatakan telah mengambil, Jolo maksud saya, telah mengambil wang melalui Petro Saudi dalam satu NAB. Tidak dinyatakan. Cuma diceritakan adalah cuma ada kaitan Jolo dengan anak tiri yang berupa Perdana Menteri dan juga kaitan-kaitan itu saja. Secara terperincinya tidak ada yang nyata dalam hal ini. Jadi dia tak ada kena dengan 1MDB. Jolo. Jolo. Secara tersuratnya tidak ada.
dia tidak ada kait mengenai dengan 1MDB? Secara tersuratnya, secara on papernya tidak dapat dibuktikan. Tak dapat dibuktikan. Cuma Tak dia dapat persepsi Tidak akan saja. dapat dibuktikan sama sekali. Kerana kaitan dengan Reza Aziz dengan Cholo itu saja. Okey, kita pergi soal seterusnya. Abang tu dah melompat-lompat dah nak tanya dah. Okey bang. Nanti minta mikrofon dulu, minta mikrofon. Mai. Okey, bertenang, jangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Rosli daripada Lebah Pantai. Patutlah Sina dulu dia buat siaran langsung. Sekarang tak buat. Sebab apa? Banyak yang merapu daripada bagi kita ilmu hari ni. Pendedahan yang gitu untuk negara ni. Negara kaya tapi rakyat melambak lagi miskin. PPR. Okey, boleh jadi. soalannya. Soalan ni supaya Sinar ambil orang yang setaraf dengan pendebat-debat atas ni duduk. Barulah dapat ilmu. Okey. Ni tak taraf dengan YB saya ni saya rasa. Okey, cukup. Saya Minta Sinar lain kali. Saya rasa tu soalan pada Sina Balik. nanti dah. Okey. Okey. Soalan. Tak payah orang Johor datang, kesian. Okey, silakan. Itu ketak sopan. Okey. Saya rasa itu bukan. Okey. Ramai lagi orang yang sokong orang selain daripada kamu. Dia okey, Abang Rosli duduk. Dia bila sebut okey. Bismillahirrahmanirrahim. Nanti. Astagfirullah. Kejap. Dia Sabar. nanti.